Kita baca sama-sama insya-Allah dalam beberapa ayat dalam separuh surah lah insya-Allah sampai ayat 16 insya-Allah. Jumpa 582. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم. Surah An-Naba Makkiyatun, surah Mekah. Surah Mekah iaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Iaitu melalui wahyu yang pertama di Mekah dalam Gua Hira. Kemudian berterusanlah sampai dalam tempoh lebih kurang 11 tahun. Setelah itu Allah Ta'ala merintahkan Rasulullah supaya berhijrah ke dalam tempoh 13 tahun, lebih kurang 12 tahun, 13 tahun. Baginda diperintah oleh Allah supaya berhijrah ke Madinah. Jadi ayat-ayat atau surah yang turun di Mekah selama 12 atau 13 tahun itu disebut dengan surah ataupun ayat Mekah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan Makkiyatun. Jadi sebab itu dalam Quran kita ini, tak tahulah dalam Quran tuan-tuan ada tulis tidak tu. Di sini ditulis An-Naba, surah An-Naba Makkiyatun. Makkiyah. Makkiyah maknanya turun di Mekah. Surah yang turun di Madinah disebut dengan Madaniyah. Ada dalam Quran tu ada. Ada kot tepi.
Tengok tajuk atas tu. Tak ada tu. Tak ada ke tak nampak? Kecil Biasa tuan-tuan sekalian, surah Mekah ini dia memberi tumpuan kepada akidah. Memberi tumpuan kepada akidah. Dia tak banyak hukum hakam. Dia tak banyak cerita tentang semayang, tentang puasa, halal, haram. Kerana orang yang tak percaya, dia kalau suruh apa pun dia tak akan buat. Jadi sebab itu ditanamkan dulu keyakinan kepada Allah, keyakinan akhirat, bahwasanya manusia ini akan mati, kemudian nanti akan dibangkitkan semula. Setelah yakin, mereka yakin atau manusia yakin kepada Allah, barulah Allah Ta'ala menyuruh mereka dengan hukum hakam dan sebagainya, sebagaimana surah-surah di Mekah. Amma yatasa'alun, amma tentang apakah? Tentang apakah? Yatasa'aluna, mereka, yakni orang-orang musyrikin di Mekah, saling bertanya-tanya. Maknanya sebahagian daripada mereka mengejeknya, sebahagian daripada mereka memperolok-olokkannya. Dan biasa tuan-tuan sekalian, kalau manusia ini dia sudah yakin, dia tidak akan timbul lagi persoalan. Apatah lagi nak mempermainkan. Tapi orang-orang musyrikin ini, mereka masih bersembang, masih bercakap, dan menjadi isu di Mekah. Maka Allah Ta'ala turunkan surah ini, amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling atau masih bertanya-tanya itu. Lalu Allah Ta'ala menjawab, anin naba'il azim, iaitu tentang berita yang besar, yakni kiamat. Jadi sepatutnya tuan-tuan sekalian, dia kalau kita berterusan tertanya-tanya tentang kiamat ini, maknanya kita belum beriman. Bila kita belum beriman, kita belum buat sesuatu untuk persediaan menghadapi kiamat. Jadi sebab itu, kalaulah kita sendiri pun, dalam makna walaupun kita orang Islam, tapi masih tertanya-tanya lagi, betul ke tak betul? Kiamat ini betul ke tak betul? Itu tuan-tuan sekalian satu keadaan yang sangat parahlah, sangat bahaya. Kerana bila kita masih tanya-tanya, maknanya kita tak percaya. Bila tak percaya, itu yang kita kata mungkin itu yang menyebabkan kita belum tergerak hati untuk sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam Quran ini penuh dengan ayat-ayat yang mana Allah Ta'ala sebut tentang akhirat. Supaya jangan manusia sangsi lagi. Dan yakin. Bila yakin, barulah timbul tergerak hati kita untuk melakukan sesuatu. Sekurang-kurangnya yang fardu, yang wajib. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mana mereka padanya, yakni pada berita yang besar, yang kiamat itu, mukhtalifuna, mereka saling berselisih. Saling berselisih. Maknanya timbul pertikaian. Tak percaya. Tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menegur, kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Di sini dia sebut sekali-kali tidak. Kalla li zajri. Sekali-kali jangan. Sekali-kali jangan begitu. Jangan berselisih lagi, jangan sangsi lagi. Saya'lamuna, kerana kelak mereka akan mengetahui bahwasanya apa yang mereka sangsikan itu merupakan sesuatu yang benar-benar akan berlaku. Summa kalla saya'lamun, kemudian kata Allah, jangan berselisih lagi. Jangan sangsi lagi. Saya'lamuna, kelak mereka akan mengetahui. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ulang 2 kali kata orang ulama. Ada 2 waktu manusia akan menyesal. Ada 2 waktu. Jangan begitu kata Allah. Berhentilah daripada sanksi itu. Kerana akan merugikan kamu. Kerana kelak kamu akan tahu. Dan pada saat kamu mengetahui itu, masa sudah terlambat. Yang pertama, ketika hampir mati. Ketika manusia hampir tak mati lagi, tapi dekat-dekat nak mati. Pada saat itu pun manusia sudah tahu. Sudah tahu dipanggil. Saat memandang dipanggil. Saat memandang. Jadi sebab itu dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, Man ahabba liqa Allah
ahabballahu liqa'ahu. Sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengan dia. Bila Nabi sebut hadis ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia pun kata, ya Rasulullah, siapa di kalangan kami ini yang tidak suka yang suka kematian. Sayyidatina Aisyah dia faham gitu. Barang siapa yang suka bertemu Allah, makna suka mati, tak takut mati. Jadi siapa ya Rasulullah? Kami semua takut mati. Lalu Nabi kata bukan maksud itu. Iaitu kata Nabi, apabila seorang hamba itu hampir kepada kematian, akan ditunjuk kepada dia ke mana dia akan pergi, mana kehidupan dia selepas mati. Maka orang beriman, bila dia nampak bahasanya dia ni akan pergi kepada dalam kuburnya itu, akan diterima oleh Allah dan kubur akan diluaskan, dibuka pintu daripada kubur ke syurga. Maka bila dia nampak itu, dia kata, ya Allah, kalau itulah tempat aku akan pergi, aku redha ya Allah, tak apa ambil nyawa aku. Aku tak sabar lagi nak bertemu dengan Tuhanku. Lalu Allah Ta'ala kata, hamba aku, kamu suka bertemu denganku, aku juga suka bertemu dengan kamu. Itu maksud dia. Adapun mati ni semua orang takut mati. Seriau nak mati. Pengalaman mati tak ada siapa yang pernah tempuh. Kemudian orang kafir pula, bila dia tengok Allah Ta'ala tunjuk dah pada ketika dia nak mati tu, bahasanya dia akan diseksa dalam kubur nanti. Lalu dia kata, aku tidak mau, ya Allah, tangguhkanlah. Janganlah matikan lagi aku. Tangguhkanlah. Aku tak mampu, tak sanggup nak bertemu denganmu, ya Allah. Dalam keadaan sebagai orang yang dimurkai. Lalu Allah Ta'ala kata, hamba aku, engkau tidak suka bertemu denganku, aku juga tidak suka bertemu dengan kamu. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Saya alamun, manusia akan tahu bahawa dia telah tersilap. Tersilap sebab tak yakin, tidak percaya kepada hari akhirat, hari kiamat. Peristiwa yang agung, yang besar, yang akan berlaku. Kerana dia membabitkan kemusnahan skala besar. Itu makna An-Nabi'ul Azim. Kalau hari ini kita dengar, kalau berlaku banjir di sana, di Pakistan, hampir separuh Pakistan banjir. Tapi tempat kita tak banjir. Berlaku gempa bumi di Turki, berlaku gempa bumi di China. Tapi tempat kita tak berlaku. Tapi kita tahu bila berlaku tu macam mana keadaan dia. Tapi tak kala berlakunya kiamat, An-Nabi'ul Azim, peristiwa yang besar kerana dia merangkumi satu alam, satu dunia ini. Itu disebut dengan An-Nabi'ul Azim. Tak terkecuali seorang pun, semuanya akan berhadapan dengan peristiwa itu. Itu yang pertama. Manusia akan tahu bahawasanya dia tersilap, ataupun dia tahu kalau mana sememangnya dia benar, ketika mana dia dekat hampir mati. Yang keduanya, pada ketika dia bangun daripada kubur. Dia bangun daripada kubur. Pada ketika itu, yang tak percaya, waktu itu dia tahu. Mana dia tahulah dia telah tersilap. Alam naj'al arda mihada. Kemudian Allah Ta'ala ini, tuan-tuan sekalian, dia tahu bahasanya benda gaib ini perlu kepada hujah. Maka manusia akan tanya, ya, kalau kita kata akan berlaku kebangkitan semula dan alam ni akan musnah, siapa yang akan bangkitkan semula itu? Sebab kebangkitan semula ni satu benda yang besar. Manusia mati dah jadi tanah ribuan tahun. Yang ada mungkin puluhan ribuan tahun duduk dalam tanah sekarang ni. Kemudian akan dibangkitkan semula. Siapa yang boleh buat begitu tu? Itu manusia akan soalkan tu. Siapa yang mampu nak buat begitu? Lalu Allah Ta'ala bentangkan hujah. Yang akan bangkitkan semula kamu ialah Tuhan yang sama yang menjadikan alam ini. Kalau dia boleh jadikan alam ini yang begitu luas, yang begitu besar, dan kita tahu tuan-tuan sekalian, alam ni dia lebih hebat daripada kejadian kita manusia ni. Manusia ni tak tahu mana kecil ya. Tapi alam ni, bintang-bintang di langit, matahari, bumi, tuan-tuan sekalian, siapa yang menjadikan? Allah. Maka Tuhan yang samalah yang akan memusnahkan alam ini, dan dialah juga yang akan membangkitkan manusia daripada kubur nanti. Maka Allah Ta'ala bentangkan hujah-hujah yang membuktikan kekuasaan dia, supaya manusia tidak sangsi lagi. Sebab dia yang mengutuskan Rasul untuk beritahu bahasanya sampai ketika alam ni akan musnah,
dan kamu semua akan dibangkitkan daripada kubur. Maka Allah Ta'ala menyebutkan, alam naj'al arda mihada, bukankah kami, kata Allah, ya, kami yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan, mihadan. Sebab tu bila-bila masa pun kita akan pergi, bumi ini terhampar, kita boleh berjalan, boleh naik kereta, boleh dipanggil apa, mana terhampar depan kita. Dan tuan-tuan sekalian, dulu kita pernah beritahu dah, kenapa Allah Ta'ala berbahasa dengan kami, padahal dia Esa, dia satu. Kita akan berjumpa dengan banyak dalam Quran ni, Allah Ta'ala berbahasa dengan kami. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Ini gaya percakapan orang Arab. Bila dia nak bercakap, menunjuk kepada kehebatan, kebesaran diri, maka dia akan berbahasa dengan dipanggil kami. Dipanggil. Wal jibala autada, dan gunung ganang sebagai pasak. Kamilah juga, bukankah kami juga yang menjadikan gunung ganang autadan sebagai pasak bumi. Sebab bumi ini tidak macam paku lah. Autadan ini kalau ikut asal bahasanya ialah orang Arab dulu bila dia pasang kemah, tali kemah itu dia akan pasak dengan dipanggil dengan kayu ke dengan besi ke, itu dia panggil watat, dia panggil autadan. Jadi bumi ini pun Allah Ta'ala pasakkan. Pasak dengan jibal dipanggil, gunung. Wa khalaqnakum azwaja, dan kamilah juga yang menjadikan kalian azwajan, berpasang-pasangan, laki perempuan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami yang menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Subatan. Perkara-perkara ini tuan-tuan sekalian, manusia lahir saja dia sudah tertanam dalam diri manusia. Bukan mak ayah kita ajak, tak. Lahir saja, tiba masa mata mengantuk. Dia mengantuk. Subatan. Wa ja'alna naumakum, kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Tak pernah kita masuk dalam mengaji sekolah, orang kena ajak kita. Bahasanya kamu tiap-tiap hari kena lena, jangan tak lena. Tak ada. Dia jadi sendiri. Semua manusia. Orang asli ke, orang mana kan, orang Melayu ke. Sebab Allah Ta'ala kata, kami yang telah mentakdirkan kehidupan kamu macam tu. Tak boleh ubah, tuan-tuan sekalian. Bila ubah saja, dia jadi jam semua. Jadi sebab itu kita parti tengok. Bila ada anak-anak yang dia waktu dia tidur, sepatutnya dia tidur, malam dia tak tidur. Pergi sekolah dia tak boleh bagi tumpuan. Bukan sekat anak-anak, ada orang kerja, tuan-tuan sekalian, kena buang kerja. Sebab apa? Malam dia tak lena. Dia tengok televisyen, tengok bola, kemudian pergi siang dia duduk kira lena. Akhir sekali bos dia hantar surat cinta. Surat cinta ni surat letak jawatan. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Benda fitrah. Malam ni waja'al naumakum, dan kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Kukuk mana pun kena lena. Dan ada orang dia kata itu macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lena malam, bangun tahajud. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pun tak tahu siapa cerita kat dia kata Nabi tak lena. Ataupun siapa yang cerita dekat dia kata Nabi lena malam tak cukup. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah dia biasa tidur awal. Dan dia pun memakruhkan, maknanya dia tidak menggalakkan kita untuk lepas isyak ni bersembang. Kecuali ada waktu-waktu tertentu lah. Waktu-waktu tertentu. Katalah Nabi balik daripada sembahyang isyak, dia lena pukul 10. Pukul 10 lena. Kemudian dia bangun pukul 2. Biasa Nabi qiyam mulai dalam 2 ataupun 3 jam. 3 jam lah. Dia qiyam malam. Dalam 3 jam. Pukul 2, tuan-tuan sekalian bangkit. Dia sembahyang sampai pukul 5. Berapa jam dia tidur malam tu? 4 jam. 4 jam tuan-tuan tanyalah doktor mana pun, saintis ke apa ke. 4 jam cukup. 4 jam cukup tidur 4 jam. Kemudian Nabi SAW, dia mengamalkan pula pada siang hari. Dia tidur siang. Sebelum zuhur. Dia panggil qailulah. Qailulah. Kita pula tidur siang juga. Tapi lepas zuhur, tu yang terlajak. Sampai asar tu. Nabi tidur dia sebelum zuhur.
qailulah dalam setengah jam gitu. Jadi untuk mencapai kekuatan, untuk mana sebagai tambahan pada tidur malam. Jadi ala kulli hal tuan-tuan sekalian, kalau kita tidur awal, kita boleh bangkit awal dan kita boleh tahajud tanpa tidur kita terganggu. Ya, tanpa tidur kita terganggu. Karena fitrah, wa ja'ala naumakum subata. Kami menjadikan tidur kalian, kata Allah, sebagai istirahat. Wa ja'alna al-laila libasan, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, penutup kerana gelapnya. Ya, sebagai pakaian dipanggil. Ya, karena kata ulama di sini dia kata kerana gelapnya. Kata di sini dia kata malam itu disebut sebagai pakaian, ya, kerana malam itu gelap menutup jagat sebagaimana pakaian menutup tubuh manusia. Jadi Allah Ta'ala takdirkan. Macam kita ni bila ada pakaian, mana tak nampak apa yang di sebalik pakaian. Jadi sama juga bila Allah Ta'ala jadikan malam tu gelap, maka tidak nampak lagi apa yang ada di atas muka bumi ni. Jadi malam itu ibarat pakaian bagi bumi. Malam. Tapi masalah sekarang ni manusia pula dia pergi cipta lampu. Jadi maknanya dia ni tak berehat juga. Kalaulah kita kata malam, gelap, tak nampak. Jadi mengelakkan manusia daripada, maknanya, masih aktif lah. Itu tuan-tuan sekalian, kita kena balik pada fitrah tu. Manusia ini, seboleh-bolehnya, malam tu, tidur awal, kemudian boleh bangkit tahajud. Itu paling baik sekali. Sama ada kita ke, keluarga kita ke, anak-anak kita ke, dia ajar di sekolah, insya-Allah tuan-tuan sekalian, dia akan jadi baik. Dan kalau ikut Islam ni, fitrah Islam, dia akan jadi baik. Tapi kalau kita hidup, kita orang Islam, tapi kita hidup macam mana orang Barat. Dan terutama sekali tuan-tuan sekalian, yang kita perlu sangat untuk jaga ni adalah sembahyang subuh. Jangan kita kata kita terlalu letih, lena, lewat, akhirnya bukan sekadar tak bangkit qiyamul lail, itu tak apalah kita kata sunat. Masalahnya sampai kepada dia tak bangkit subuh. Dia tidak bangkit subuh. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai waktu mencari nafkah atau kehidupan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, orang Islam ni sebenarnya dia tak ada cuti. Malam, cuti dia malam. Siang tu kata Allah ma'asyan, waktu mencari nafkah atau kehidupan. Jadi sebab itu mungkin tuan-tuan macam kita kata tak puas hati lah. Sampai seminggu tak ada cuti langsung. Aku mana cerita? Itu bukankah hari Jumaat itu hari cuti? Tuan-tuan sekalian, cuba buka tengok surah Al-Jumu'ah. Allah Ta'ala suruh apa lepas sembahyang Jumaat? Ya. Kuasa apa hari Jumaat? 553. Tengok ayat 10. Muka 554, ayat 10. Kalau tuan-tuan tak buka tak apa, tuan-tuan dengar saja. Buka sekali, tuan-tuan nak buka balik ayat kita lambat. Tak payah buka lah, tuan-tuan dengar saja. Saya baca. Kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةِ, kemudian tak kala telah ditunaikan, ini selesai salat, ini salat Jumaat. Kerana ayat sebelum itu, Allah Ta'ala kata, apabila kamu telah mendengar azan diseru Jumaat, hendaklah kamu segera kepada mengingati Allah dan juga tinggalkanlah segala jual beli dan sebagainya. Mana bila dah dengar azan Jumaat. Kalau bagi negeri yang ada dua azan, dia ada azan pertama, azan kedua. Kalau Poly ada satu azan. Selepas azan pertama, makruh. Belum sampai haram lagi. Makruh lagi kaduk berniaga dan sebagainya, makruh. Azan pertama. Tapi bila ada azan yang kedua, mana khatib dan naik mimbar, haram.
Haram lagi orang lelaki berniaga ke. Mana orang yang wajib Jumaat tak boleh buat urusan dah. Sebab dia mesti hadir Jumaat. Maka ayat selepas itu, tadi kena berhenti kata Allah. Bila dengar azan, berhenti. Segeralah kamu untuk mengingati Allah. Iaitu mendengar khutbah dan juga sembahyang Jumaat. Fa'idha quditus salah, kemudian tak kala selesai salat ditunaikan. Fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtahu, dan carilah daripada kurniaan Allah, ini rezeki Allah. Wazkurullah kasiran, dan pada yang sama teruskan mengingati Allah dengan banyak. Jadi menunjukkan kepada kita, tetapi di sini kata ulama tidaklah menunjukkan kata selepasnya Jumaat itu semua orang wajib, tidak. Kerana sebagian ulama kata perintah yang datang setelah larangan, maka dia beri makna harus. Setelah kamu selesai daripada mengerjakan ibadat solat, bolehlah kalau kamu nak bertibaran ke muka bumi, nak teruskan perniagaan dan sebagainya. Itu asal lagi usul fiqh begitu. Tapi kita nak cerita di sini bahasanya Allah Ta'ala sini sebut bagi orang Islam tak ada masalah nak bekerja hari Jumaat. Dia tak ada, dia panggil macam orang dulu, Bani Israel dulu, hari Sabtu dia tak boleh buat kerja. Hatta tuan-tuan kita tengok dalam satu surah dalam Quran, Allah Ta'ala cerita macam sekelompok orang Yahudi yang telah diubah oleh Allah menjadi kera dan juga babi. Kerana mereka melanggar larangan bekerja pada hari Sabtu. Itu syariat orang Yahudi. Kerana mungkin, Wallahu'alam, mungkin kerana mereka ni seminggu sekali saja sembahyang. Hari Sabtu. Macam orang Kristian hari Ahad saja. Tapi kita orang Islam, tiap-tiap hari ada 5 waktu. Hari Jumaat itu, sembahyang Jumaat itu tambahan, mana ganti tempat Zuhur. Itu saja. Jadi sebab itu boleh. Hari Jumaat itu masih lagi boleh bekerja dan sebagainya. Jadi nak menggambarkan kepada kita bahawasanya tuan-tuan puan sekalian, Allah Ta'ala ni kami jadikan siang itu sebagai mencari nafkah atau kehidupan. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala nak kita ni supaya di dunia ini berusaha bersungguh-sungguh lah. Setakat masih mampu. Dan Nabi sendiri pun sebut, selagi tak perlu minta dengan orang, jangan minta. Jadi dulu, dia khairum yadus sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mana kita kalau boleh memberi, itu lagi baik daripada kita mengharapkan pemberian orang lain. Tapi macam mana nak begitu? Mana guna dulu tulang kudrat dia panggil. Berapa kudrat orang panggil? Tulang 4 kerat. Begitu. Tapi tuan-tuan sekalian kena ingat juga, bahawasanya dalam Quran juga, Allah Ta'ala juga menekankan supaya kita ni bantu fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Mana dari segi kita, selagi mana kita mampu berusaha sendiri, kita berusaha sendiri. Tapi di kalangan kita ni yang susah dan sebagainya, kita kena tolong. Kena tolong sungguh-sungguh. Kerana itu juga diberi penekanan oleh syariat. Yang dah berusaha, kemudian tak cukup, kita tolong tampung bahagian tak cukup. Itu dia panggil apa? Dalam zakat dia panggil ada fuqara, ada miskin. Fuqara ni maknanya dia lumpuh, dia dah tua, mana tak boleh bekerja lagi. Yang tu kena support penuh. Dia panggil fakir, fuqara. Dan ada satu lagi istilah masakin, miskin. Mana dia dah bekerja dah, dapat dah gaji 1,500. Tapi anak sampai 5, 6 orang, 7, 8 orang. Zaman lah ni, kalau anak 4, 5 orang, gaji 1,500 cukup tak cukup? Dengan nak makan lagi, nak kereta lagi, sewa rumah lagi. Kalau duduk di Kuala Lumpur, 2,500 pun tak cukup. Itu dia panggil miskin. Miskin tu, mana yang berada ni, kena tampung lah. Dia kena berusaha untuk tampung. Berapa dia tak cukup lagi, maka dia berhak untuk mendapat zakat. Ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut, kami jadikan siang itu sebagai waktu untuk kamu mencari nafkah atau kehidupan. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, waktu yang paling kita dimakruhkan untuk lena pada siang hari subuh. Subuh ni memang, dalam Islam ni memang makruh lena subuh. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Itulah waktu yang paling aktif dan itulah waktu yang berkat. Sebagaimana Nabi SAW doa dalam hadis, Allah mubarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Engkau limpahkanlah berkat kepada umatku pada awal pagi mereka, awal siang mereka. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, orang yang dia
letakkan apa saja penghasilan, kerja dan sebagainya awal pagi, insya-Allah berjaya. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia ahli perniagaan. Dia akan mulakan perniagaan dia seawal mungkin. Tapi janganlah awal sampai orang tak bangkit lena lagi, dia buka kedai dah. Maknanya seawal mungkin. Dan dia tidak pernah rugi. Dalam perniagaan dia sentiasa mencapai keuntungan karena Nabi sendiri berdoa begitu. Ya Allah, limpahkanlah keberkatan kepada umatku fi bukuriha. Bukur makna awal siang, pagi-pagi mereka. Kemudian wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangunkan, kami binakan fawqakum, di atas kamu, mana di atas kita lah, sab'an, 7 langit, shidadan, yang kukuh, yang kuat. Jadi sebab itu tuan-tuan, semua objek di langit ni dia memang tetap kukuh selagi mana belum sampai masa yang Allah Taala takdirkan kiamat. Jangan bimbanglah, dia tak akan jatuh. Dia tak akan bergerak ke mana-mana. Dia akan tetap di orbit dia. Walaupun tuan-tuan sekalian, jasad dia sangat besar. Tuan-tuan perhatikan bumi ni, jasad sangat besar. Macam kita kata, kalau bola kita tu kecil. Bola kecil ni kita boleh gunggung. Mana-mana pun bola poket gunggung. Sana sini. Tapi tuan-tuan bayangkanlah, bumi yang begini besar, begini berat ni, dia berlegar di orbit dia, tak jatuh, tak pergi ke mana. Menunjukkan bahasanya sangat kukuh. Ya, perjalanan dia tu sangat kukuh, kata Allah. Syidadan. Ya, sangat tetap, sangat stabil. Dan tidak akan selagi. Tapi kalau dah sampai waktu kiamat, mana kukuh macam mana sekalipun, dia tetap akan binasa. Jadi Allah Ta'ala nak yakinkan kita tu. Kalaulah Allah boleh ciptakan langit, bumi dan segala jisim-jisim, dia panggil objek-objek di langit yang besar-besar itu, dia boleh ciptakan, apalah sangat dia nak bangkitkan kamu daripada kubur nanti. Dan dia dah cerita dekat kita. Dan dia bagi tahu dekat kita supaya kita ni membuat persiapan untuk alam baru nanti. Disebut apa tuan-tuan sekalian alam sana tu? Alam sana disebut alam akhir, alam akhirat. Mana benda akhir ini tidak ada lagi selepas itu. Kerana dia akhir. Dia penghujung. Dan kita tak akan pergi ke mana-mana lagi. Adapun sekarang ni, kita masih lagi dalam perjalanan. Dulu, tak tahu kita duduk di mana. Kemudian duduk dalam perut ibu. Kemudian daripada perut ibu, lahir atas muka dunia. Selepas ni akan masuk alam kubur. Selepas alam kubur, bangkit pergi mahsyar. Lepas mahsyar itu melalui titian as-sirat. Kemudian titian as-sirat, orang beriman akan sampai ke syurga. Selepas titi itu, syurga. Orang kafir, dia tak ada sampai sebelah sana, dia jatuh dulu. Bila jatuh saja, bawah tu neraka. Jadi perjalanan dengan Islam. Bila masuk dalam syurga, itu akhir, penghujung. Kita tak akan pergi ke mana-mana lagi. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita, yakni matahari yang terang benderang. Dan sirajan. Dan sirajan ini tuan-tuan sekalian, satu benda yang menghasilkan, dia panggil api yang memberi kepanasan, itu sirajan. Allah Taala bezakan matahari ini disebut dengan sirajan. Wahajan, yang terang benderang. Selain daripada dia menghasilkan, dia panggil kepanasan yang membuak-buak, ibarat pelita ataupun api, unggun api itu, dia pada yang sama, dia juga menghasilkan wahajan, sirajan wahajan. Mana matahari ini ada dua sifat dia, menerangkan dan juga menghasilkan kepanasan. Itu maksud dia. Pelita makna yang menerangi, dan pada yang sama wahajan, yang mana yang dia panggil yang membuak-buak cahaya dia itu, memberi kepanasan. Wa anzalna minal mu'sirati, dan kami turunkan daripada awan-awan, ma'an sajjaja, air yang tercurah lebat. Ma'an sajjaja. Ini pun tuan-tuan kalau kita fikirlah memang heran. Dan berselian. Kita ni kalau sekali hujan turun, hujan lebat lah tuan-tuan berselian, agak-agak berapa galen air tu. Dia melakong atas bumi, dia turun. Berapa galen? Agak-agak lah tuan-tuan sekalian. Kita pun tak tahu nak agak. Berapa galen? Tak ada pembentung yang boleh tahan.
Kalau tuan-tuan buatlah apa-apa saja pembentuk yang manusia buatlah, kita panggil buah kaki, buah 100 kaki sekalipun. Nak tahan ayat hujan tu yang begitu berat. Tapi macam mana dia boleh duduk atas? Sekalian. Dia himpun elok, kemudian turun. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, di tempat kita tak berapa nak heran sangat. Kalau tuan-tuan rajin tuan-tuan search tengok dalam internet. Macam mana di Mekah hujan. Baru ni tuan-tuan tengok. Sukuk dahsyat dengan kilat yang tuan-tuan sekalian malam jadi siang. Kilat tak berhenti. Dengan hujan sebagainya. Biasa-biasa tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dia dalam masa sejam, tak sampai sejam. Tuan-tuan tengok masih kosong lagi. Dalam masa sejam tiba-tiba awan mai. Tak tahu dia mai daripada mana. Dia mai tuan-tuan sekalian berimpun tu kemudian turun hujan dengan sekaligus. Tempat kita pun biasa berlaku begitu. Kadang-kadang kita tengok tak ada hujan ni. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian dia turun mencurah-curah. Jadi itulah Allah Ta'ala sebut. Dan kami turunkan dari awan-awan ma'an sajjaja, air yang tercurah lebat. Musabban dia panggil. Air yang turun, menimpa-nimpa dia panggil. Yang mencurah-curah. Linukhrija bihi habba wa nabata. Untuk kami keluarkan dengannya, dengan air hujan itu, habban, biji-bijian, wa nabatan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Habban, biji-bijian. Habban ni padi, gandum, bali, itu habban dia panggil, biji-bijian. Wa nabatan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Bagi kita duduk kawasan pertanian ni, bila baca ayat macam ni, kita senang faham. Tapi kalau orang yang duduk di pekan dan sebagainya, dia payah nak faham sikit. Saya duduk tengok bangunan-bangunan batu dan sebagainya. Wa jannatin, dan juga kebun-kebun yang lebat rendang. Ini hutan. Ini orang Arab dia tak boleh faham. Sebab itu ada tahun berapa? Tahun 2008. Waktu saya kerja di HPA tu, kebetulan ada majlis besar lah saya buat tu, jemput daripada rakan bisnes daripada Yaman. Jemput dari airport, mai ke Perlis. Sepanjang jalan tuan-tuan sekalian, daripada sepatut 6 jam, 8 jam sampai jadi kat Sari. Saat-saat dia suruh berhenti. Berhenti saat nak tengok pokok padi pula. Berhenti saat nak tengok sungai. Mana dia kata, dia kata macam dalam syurga dah Malaysia ni. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, macam-macam. Ni macam wajannatin alfafa. Dan air hujan itu Allah menumbuhkan kebun-kebun yang lebat. Alfafan. Alfafan ni makna dia panggil pokoknya itu bertindan-tindan, dia panggil dekat-dekat, rendang, berlapis-lapis dia panggil alfafan. Tempat dia pun tak ada. Hanya boleh jumpa di sini. Di sebelah di Asia Tenggara ni, hutan lebat dengan berlapis-lapis, pokok bertindih-tindih. Dia panggil apa? Kanopi. Dia panggil apa? Di tempat kita. Jadi sebab itu inna yawmal fasli kana miqata. Istilah Allah Ta'ala meyakinkan pada kita, dia tunjuk kebesaran dia, maka Allah Ta'ala sebut inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan, Allah Ta'ala panggil hari kiamat nanti hari keputusan. Lah ni tak ada keputusan lagi. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, orang yang bersalah pun dia tak mengaku salah. Dan orang yang hak dia pun tak boleh nak dapat hak dia. Dia masuk mahkamah pun tak menang. Berlawan sebab dia tak boleh nak upah peguam yang handal-handal. Sebab tak apa tuan-tuan sekalian. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut di dunia ni bukan yaumul fasl. Yaum hari keputusan sebenarnya di sana. Dan hakim di sana Allah Ta'ala sendiri. Itu yang special tu. Allah Ta'ala sendiri, Tuhan yang Maha mengetahui, yang menciptakan kita. Dia sendiri yang akan jadi hakim, jangan bimbanglah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam kita ni, di dunia ini, kalau dizalimi macam mana sekalipun, jangan kita menuntut itu sampai membawa kemudaratan, musibah yang lebih besar. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, ini contohlah. Bila kita berlaku pertikaian sama adik-beradik dan sebagainya atas satu sebab. Walaupun kita dizalimi, kita kata. Adik-beradik menzalimi kita sendiri. Tak boleh sampai kita
Mula daripada saat ini, kita bukan lagi adik-beradik. Dia tak boleh begitu. Sebab dunia ni bukan yaumul fasl. Mana tetap kita kena jaga hubungan tu. Kena jaga hubungan tersebut. Tapi nak tuntut boleh tuntut. Sampai mahkamah pun tak apa. Pergi report polis. Abang saya ambil hak saya. Sampai begitu tak ada masalah. Itu hak kita. Tapi jangan sampai dia jemput kita kenduri, kita tak pergi. Kemudian kita tak pergi ziarah dia. Tuntut. Hak kita. Tapi jangan sampai kita menganggap seolah-olah macam di dunia ini kita nak pencahayaan semua di dunia. Tidak. Dan lagi pun manusia ini dia ada masa dia akan sedang. Kadang-kadang mungkin waktu tu dia tengah orang panggil apa tak kenal lagi agama waktu tu. Dia duk kira harta saja ataupun dia duk kira nak untung saja. Tapi percayalah tuan-tuan sekalian, sampai satu ketika nanti dia akan mai jumpa kita pula. Sekurang-kurangnya dia akan minta maaf dengan kita ataupun sekurang-kurangnya dia akan pulang kembali kepada kita. Begitulah keadaan dia. Tapi kalaulah tuan-tuan sekalian dia buat salah, kita pun buat salah sama. Bila dah berlaku dua salah, dia akan timbul salah yang ketiga. Kemudian mai pula melibatkan orang lain dan sebagainya. Habis. Tuan-tuan, bayangkanlah. Asal-asalnya pergaduhan dua orang. Tapi akhirnya menjadi pergaduhan kabilah. Itulah yang berlaku di Timur Tengah sekarang. Asalnya pergaduhan dua orang. Dia berjangkit dengan keluarga. Itu kawan-kawan. Sampai berlaku perang. Asal-asalnya dua parti politik biasa saja. Nak berebut jawatan satu. Tapi tuan-tuan sekalian bila terbit tak puas hati itu sampai dia melalut-lalut sampai kepada sampai perang lah. Sebab kita ni kena jaga. Jangan kita belum sampai tahap itu. Belum sampai tahap itu. Masing-masing kita kena jagalah hubungan sama-sama kita. Kalau kita dizalimi sekalipun tak apa di akhirat. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan yang hari akhirat kana miqata telah menjadi waktu yang telah ditetapkan. Miqatan ataupun telah ditetapkan waktunya. Dan di sini ditafsirkan telah menjadi waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk pahala dan juga siksa. Kita berhenti situ, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah nanti kita sambung lagi ayat 16 dan di ayat berikutnya itu Allah Ta'ala cerita di akhirat nanti manusia akan terbagi dua. Ada ahli syurga dan ada ahli neraka. Wallahu a'lam bishawab. Masuk tu dah. Tuan-tuan dan puan-puan ada soalan kan, nak tanya apa-apa sebelum masuk waktu? Tak tukar bateri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.